Okey, selamat sejahtera kepada para pelajar. Hari ini cikgu nak terangkan mengenai unit 7, okey, kepercayaan. Para pelajar boleh rujuk buku teks Dongzong muka surat 137 hingga muka surat 139 bagi petikan pemahaman. Okey. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah kaum Kadazan Dusun, iaitu kepercayaan masyarakat pribumi kaum Kadazan Dusun. Okey kelas. Okey, ini adalah contoh gambar kaum Kadazan Dusun. Okey, pengenalan. Kaum Kadazan Dusun ini merupakan salah satu kaum di Sabah. Okey, antara kaum lain terdiri daripada kaum Murut dan Bajau. Sebelum kedatangan agama Islam dan Kristian, kaum Kadazan Dusun ini tidak mempunyai agama dan kebanyakannya mengamalkan kepercayaan animisme. Contohnya, mereka percaya bahawa jika mereka jatuh sakit adalah disebabkan makhluk gaib seperti hantu syaitan dan sebagainya. Okey, maksudnya kat sini, tak macam kita memang dah sedia ada. Kita lahir-lahir kita dah ada agama. Tapi bagi mereka tidak mempunyai agama sebelum kedatangan Islam dan Kristian. Mereka mempercayai, contohnya, katalah mereka jatuh sakit. Mereka jatuh sakit, mereka kata, mungkin kerana kayu ara, batu-batu besar, pokok besar di sekitar mereka yang menyebabkan mereka jatuh sakit. Seterusnya, kepercayaan. Seperti kita percaya orang yang baik apabila dia mati dia akan mendapat balasan yang baik. Orang yang jahat bila dia melakukan kejahatan di dunia, mereka akan mendapat balasan apabila mereka telah meninggal dunia ataupun mati. Jadi di sini bagi kaum Kadazan Dusun, mereka percaya adanya syurga, adanya neraka. Apa itu syurga bagi mereka? Kaum mereka percaya setelah mati mereka akan pergi ke satu alam yang baru. Alam baru, tempat baru. Orang yang berbuat baik akan masuk ke syurga. Orang yang jahat akan masuk neraka. Mereka akan menerima balasan atas perbuatan jahat mereka. Macam saya cakap, orang baik dia akan masuk syurga. Apa itu syurga? Syurga adalah tempat yang seronok, tempat yang mempunyai pelbagai balasan yang baik bagi mereka yang telah melakukan kebaikan semasa di dunia. Contohnya menolong ibu bapa, menghormati para guru, banyak memberikan bantuan semasa mereka hidup dan sebagainya. Neraka adalah tempat yang teruk, tempat di mana orang akan menerima balasan atas apa yang mereka buat semasa hidup. Seterusnya, mereka percaya, apa yang dikaitkan dengan Gunung Kinabalu? Mereka percaya roh. Apa itu roh? Roh bukan badan. Badan kita kenali sebagai jasad. Roh ialah dalaman, soul mereka. Mereka mempercayai roh orang yang telah mati akan ke Gunung Kinabalu. Oleh itu, mereka menamakan gunung itu sebagai Akinabalu. Aki bermaksud nenek moyang, Nabalu bermaksud tempat roh. Di mana ia merupakan persinggahan, tempat persinggahan sebelum orang yang mati ini, yang berbuat baik akan masuk ke syurga, yang berbuat jahat akan masuk ke dalam neraka. Jadi mereka akan menerima balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Kalau kamu buat baik semasa di dunia, kamu akan masuk dalam syurga lah. Kamu akan menikmati kebaikan, keseronokan di syurga. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan masuk ke neraka. Kamu akan menerima balasan, kamu akan menerima siksaan atau kesakitan atas apa yang kamu telah lakukan di dunia. Seterusnya kita kupas mengenai kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Mereka mempercayai satu Tuhan yang dipanggil sebagai Kino Rohingan. Kino Rohingan ini dipercayai tinggal di Kayangan. Apa itu Kayangan? Kayangan bermaksud sebuah tempat yang indah lah. Macam kamu tengok angel kan, bidadari apa semua tu, mereka tinggal di Kayangan. Kino Rohingan mempunyai isteri yang bernama Yumun atau dikenali juga sebagai Umun. Seterusnya, kaum Kadazan Dusun ini juga mempercayai mimpi.
Mereka juga mempercayai mimpi dalam kehidupan. Mimpi seolah-olah memberi petanda. Okey. Jika bermimpi tidak baik, maka urusan pada hari tersebut perlu dibatalkan untuk mengelakkan kecelakaan atau kemalangan. Okey, maksudnya mimpi ini mempengaruhi keputusan dan pergerakan harian mereka. Contoh, hari ini dia tidur, dia mimpi kalau dia pergi dia mimpi di sebuah kawasan yang ingin dia pergi itu telah berlaku kemalangan, ataupun dalam mimpi tersebut di kawasan yang dia nak pergi itu dia terjatuh, mengalami kemalangan dan sebagainya. Jadi dia percaya pada mimpi itu. Contohnya besok dia nak pergi Johor, contoh. Katalah dia mimpi di Johor itu berlakunya kemalangan atau berlakunya sesuatu kesulitan. Maka perjalanan ke Johor itu dibatalkan kerana mereka mempunyai kepercayaan bahawa mimpi itu akan mempengaruhi kehidupan. Sebagai kesimpulan, kaum ini mempunyai adat dan pegangan yang tersendiri. Ada adat yang masih diamalkan dan ada adat yang telah diamalkan kerana arus, tidak diamalkan kerana arus kemodenan. Maksudnya sama macam kita. Kita contohnya bagi kaum Melayu, India dan sebagainya. Kita mempunyai adat dan kepercayaan masing-masing. Ada yang masih kita amalkan, yang kita rasa logik. Ada yang kita tidak amalkan, contohnya pantang larang. Pantang larang, ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan sesuai dengan arus kemodenan. Jadi cikgu berharap sedikit perkongsian ini mampu membantu kamu untuk membuat latihan yang disediakan, juga dapat mampu membimbing kamu memahami topik unit 7 ini dengan baik. Sekian, terima kasih.